Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel panas ya, berkaitan dengan skandal Spanco yang berlaku ketika Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Ya, banyak ketika sebelum ini ya laporan polis telah dibuat agar gesaan untuk siasatan ya dilakukan terhadap skandal ini yang dikatakan merugikan kerajaan. Hari ini sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan berkaitan dengan skandal Spanco melibatkan kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. So, ini dia kenyataan daripada Datuk Seri. Tapi sebelum saya teruskan sahabat semua, jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, Perdana Menteri sifatkan kontrak kepada Spanco merugikan negara. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang mana beliau sekali lagi menyifatkan kontrak perolehan bagi membekal dan mengurus kenderaan kerajaan yang dikendalikan oleh Spanco Sendirian Berhad sebagai merugikan kerajaan. Menerusi ucapan pada perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya pada hari Isnin yang lalu, hari kemarin, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu pernah disuarakan beliau sewaktu menjadi Menteri Kewangan ketika era 1990-an. Malah tambahnya, kontrak diberikan kepada syarikat itu juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenaan. Jadi, Datuk Seri berkata, saya tidak tahu di mana salahnya, tetapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu ia tidak menyenangkan penjawat awam, tetapi kita lesu, tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dalam tekad politik untuk bertindak, kata Datuk Seri Anwar lagi. Jadi isu membabitkan Spanco menjadi perhatian ya apabila media melaporkan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menyiasat sebuah syarikat yang memperoleh kontrak membekal menguruskan flag kenderaan kerajaan bernilai RM4.5 bilion, bukan 4.5 ringgit tapi 4.5 bilion, sahabat-sahabat semua. Jadi difahamkan beberapa saksi penting termasuklah daripada agensi kerajaan serta individu dari syarikat terbabit telah dirakam keterangan. SPRM juga turut menyerbuh kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia 70-an itu serta merampas dokumen berkaitan kewangan bagi membantu siasatan selain membekukan akaun bank yang bernilai jutaan ringgit. Wow, ini dia sahabat-sahabat semua. Dan sebenarnya perkara ini kalau kita lihat ya, kontrak yang diberikan kepada Spanco ini adalah satu nilai, bukan nilai yang kecil sahabat semua, tapi melibatkan ya nilai yang begitu besar dan dikatakan merugikan kerana kontrak itu lebih mahal ya, lebih mahal daripada Nazah, dikatakan semahal yang lebihnya itu sebanyak 700 juta sahabat-sahabat semua. Oh, hebat. Jadi sebelum ini sebenarnya Dr. Mazli Malik ya pernah membuat pendedahan perkara ini ketika dalam satu wawancara bersama dengan Brother Iswardi berkaitan dengan skandal Spanco ini. Jadi sekali lagi untuk kita lebih memahami apa sebenarnya yang berlaku, mari kita tonton video ini bersama-sama sahabat semua ya berkaitan dengan skandal Spanco melibatkan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Ini yang kita bincangkan itu. Ya, later kemudian dalam pada commotion tu, dalam pada perbincangan tukar kerajaan dan sebagainya, timbul baru-baru ni Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Spanco. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI, kemudian dapat kepada Spanco. Okey, kita pun terkejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car. Fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan.
kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai, yang mana sebelum ini company bernama Spanco selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Ya. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 billion. Ya, 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Yalah. Sebab kita nampak ada saya dekat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spanco. Jarak beza antara Nazar dan Spanco 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan selepas Sheraton, siapa tu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spanco yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal, di waktu kita tak ada duit? Di waktu Covid, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve. Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni. Kata-kata bosku, Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada duit involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat Parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan pasca Covid. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri Razif Jidin tak buat plan post Covid. Negara dunia lain semua selepas Covid mereka buat long term plan. Ya, sama ada reform plan ke correction plan ke apa. Ni. Kerajaan kita tak buat. Dah lah tak buat. Kerja je tutup tutup sekolah buka sekolah. Tutup sekolah buka sekolah. Kemudian suruh cikgu buat report. Cikgu buat report suruh buat yang elok-elok semua. Kan? Jadi memang menderita. Cikgu dengan mereka punya sakit belakang, burn out semua tak diambil peduli. Budak-budak terbiar. Jadi tak ada ni. Jadi saya buat plan pendidikan. Saya pernah bentangkan, siapa lihat dekat Parlimen pun saya buat. Dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti. Jumpa dengan Datuk Zahid Hamidi. Bagus Datuk Zahid Hamidi, dia kotakan janji dia. Dia kata, jangan takut nanti saya suruh Mak Maslan bawa. Memang Datuk Mak Maslan bawa benda tu. Kan? Kita jumpa dengan ketua-ketua parti lain, semua mereka terima. Tapi memang Razif Jidin dan juga kerajaan pada waktu tu tak nak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Why do you think dia macam Wallahu a'lam bisawab. Clueless macam dia tu? Kalau clueless, saya dah kata libatkan kami dekat JK pendidikan ni. Bukan JK select komiti pendidikan kat Parlimen. Get us involved. Tak nak libatkan kami sebagai orang politik, you get others involved. Across party, across ideology, across professional ramai kan? Ramai. Tak buat juga. Tapi yang penting, orang kata dengan saya, you want to get buying in from UMNO, go to Najib. Menariknya Datuk Seri ajak pergi rumah dia. Jadi bila pergi rumah dia, saya hadiahkan dia buku memori bukan memoir. Dia kata, macam mana yang dengar you kena paksa letak jawatan pasal YTL kan, pasal Bestarinet. Dia tahu. Dia kata ada kat dalam buku tu, Datuk Seri. What do you think? It was Mahyudin. Dia kata it was Mahyudin who initiated this during my time. Yalah, masa tu dia Perdana Menteri. Dia kata kenapa dia insist sangat nak suruh sambung sampai on the expense of your ministership. Dia kata kenapa sampai you kena buang jadi menteri sebab dia nak ni. There must be money involved. Takkan dia nak buat sukarela macam gitu. He was Minister of Home Affairs. Kenapa dia nak gini? Itu kata-kata daripada Datuk Seri Najib, bosku tu. Dan bila kes Spanco ni saya teringat
Dia kata, takkanlah beri lebih 700 juta, there's no money involved. Tapi itu bukan kerja kita, itu kerja SPRM lah untuk buat siasatan. Jadi, itu yang berlaku. Saya rasa mungkin kena buat report sesiap. Kita tunggu kerajaan lah. Kita tunggu kerajaan yang ada ini, Menteri Kewangan yang ada, yang juga PM, untuk dedahkan dokumen-dokumennya, declassified, untuk serahkan kepada SPRM. I think soon kot, kalau kita haraplah kerajaan. Ya, kita dengar Datuk Seri pun ada sebut, dia kata saya punya file, dia kata. Soon. Itu saya kata dalam keadaan kita sekarang ni. Wow, itu dia sahabat semua. Sebenarnya perkara ini sudah hangat diperkatakan sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menegur isu ini di Parlimen ketika masih menjadi Ketua Pembangkang, dan akhirnya perkara ini semakin panas, hangat diperkatakan. Dan selepas itu satu demi satu laporan polis telah dibuat dan SPRM telah pun bertindak sehingga individu itu syarikatnya telah pun dibekukan, beberapa dokumen telah diambil untuk siasatan selanjutnya. Jadi mungkin ini antara penyebab betapa takut gentarnya bakau sekarang ini sahabat-sahabat semua, kerana memang tidak ada logiknya. Sebuah syarikat seperti NASA sebelum itu yang telah diambil, telah dipilih proposal mereka kerana lebih murah, 700 juta lebih murah dibandingkan dengan Spanco yang menawarkan harga yang tinggi. Tapi kenapa dibatalkan lalu diambil Spanco ini sebaik saja selepas 3 bulan mereka menjadi kerajaan, sahabat-sahabat semua. 700 juta lebih mahal. Jadi takkan tidak ada money involved di sana, itu persoalannya sahabat-sahabat semua. Jadi kita akan update dari masa ke masa berkaitan dengan isu panas ini. Dan sekarang ini pihak SPRM telah pun membuat siasatan, membekukan, mengambil dokumen dan sedang menyiasat siapa yang terlibat, ada rasuah, ada penyelewengan atau tidak. Jadi kita tunggu dan lihat, dan saya sendiri akan update perkara ini dari masa ke masa. Terima kasih. Sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang pandangan, Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.